Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM. Okey, cikgu nak sambung bab kewangan soalan percubaan SPM 2021. So cikgu ada koleksi beberapa negeri lah. So antaranya Pahang, so negeri Perak, dan Paham juga daripada Pekan. Soalan permodelan matematik sangat menarik, dan daripada negeri Kelantan. Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, Encik Aaron membeli sebuah kereta bernilai 135,000. Beliau membuat bayaran pendahuluan 12%. Okey, dan bakinya dibiayai dengan pinjaman dari Bank Y. Okey, untuk tempoh 9 tahun dengan kadar faedah mudah 2.75% setahun. Hitung bayaran ansuran bulanan dalam RM yang perlu dibayar oleh Encik Aaron. Okey, first kali kita tengok harga kereta tu 135,000. So cikgu keluarkan balik 135,000. So beliau membuat bayaran pendahuluan sebanyak 12%. Okey, so bayaran pendahuluan 12% daripada 135,000 ni lah. Okey, dan bakinya dia dibiayai dengan pinjaman dari Bank Y. First kali kita kira dulu dah. Okey, pelajar 12% daripada 135,000 So bayaran pendahuluan. Okey, so dibayar 12%. Maksudnya 12 per 100 darab dengan 135,000. Okey, so kita tekan kalkulator lah. Potong 2. Okey, 12 didarabkan dengan 135, 12 darab dengan 135,000. So pelajar akan dapat 16,200. Okey, ni yang dibayar 16,200. Okey, settle untuk yang pertama lah. Okey, dan bakinya dibiayai dengan pinjaman dari Bank Y. So baki hutang yang dia ada, so 135,000 tolak 16,200 lah. Okey, so kita tulis baki. So pelajar boleh buat dah, dekat bawah pun boleh, dekat tepi pun boleh baki. Okey, baki yang tinggal 135,000 tolak 16,200. Okey, so kita akan dapat 135,000. Okey, ditolak dengan tadi tu 16,200. So pelajar akan dapat 118,800. Okey, ni baki hutang sebab dia dah bayar muka 16,200. Okey, so baki dia ni dibiayai dari Bank Y untuk tempoh 9 tahun dengan kadar faedah mudah 2.75%. Okey, so dekat sini kita kira faedah mudah faedah mudah. Okay, so kita kira faedah. Okey, sama dengan berapa persen tadi? 2.75% daripada baki tadi 2.75%. Okey, didarabkan dengan 118,800. So kita tengok 2.75 okey, peratus bahagi 100 lah. Okey, so didarabkan dengan 118,800. Okey,
so pelajar akan dapat 3,267. Okey, 3,267. Okey, ini adalah interest dia lah. Okey, interest dia. Okey, so settle. Seterusnya dikata apa? Hitung bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Aaron. So sekarang ni interest ni setahun So dalam tempoh 9 tahun. So kita darab dengan 9 So faedah ni dah. So 3,267 didarabkan dengan 9. So pelajar akan dapat, okay, cikgu kira terus okay, 29,403. So ni adalah interest dia lah, ataupun faedah dia. So berapa jumlah yang dia kena bayar So jumlah yang perlu dibayar ni maksudnya jumlah hutang dia lah. Okey, daripada interest ni 29,403 ditambah dengan baki tadi selepas kita bayar muka tadi. So 8,800. So jumlah yang perlu dibayar 148,203 ringgit. Okey, ni cikgu rasa kira lah. Okey, so sekarang ni soalan seterusnya dia tanya berapa ansuran bulanan. So ansuran bulanan yang ni dibahagi dengan kita tahu setahun 12 bulan lah. Okey, so cikgu tulis kat sini lah ansuran bulanan. Ansuran bulanan. So jumlah dia hutang tu lah 48,203 dibahagikan dengan 12 bulan darab dengan 9 tahun. So 12 darab 9 108 12 darab dengan 9. So kita dapat 108. Okey, so 108 bulan dia kena bayar. So 108. So kita kira 148,203 dibahagikan dengan 108 bulan. Okey, so dia akan dapat 1372.25. 1372.25. Okey, ni adalah bayaran ansuran bulanan lah. Maksudnya sebulan dia kena bayar RM1,307.25 Okey, so settle pelajar mudah sangat-sangat. Pelajar buat step by step lah. Okey, dia 4 markah. So markah ni datang daripada mana pelajar? Okey, biasanya kita akan dapat daripada bayaran pendahuluan dia 12%, sebab kita dah kira so sama ada kita dapat dekat sini ataupun kita dapat daripada baki itulah. Okey, dan seterusnya ada calculation. Biasanya jawapan ni 1 markah, calculation dekat sini 1 markah. Okey, dan either mana-mana ruang yang ada lah untuk dia bagi markah. Okey, so settle untuk soalan yang pertama. Okey, sebelum tu cikgu recall sikit faedah mudah Faedah mudah ni pelajar dah belajar di tingkatan 3. Okey, formula dia sekejap cikgu dah tengok. Okey, faedah interest sama dengan principal darab dengan rate darab dengan T lah. Okey, ni formula dia faedah mudah. So kita ada 2, faedah mudah dan faedah compound lah. Okey, I ni interest, P ni principal, jumlah yang perlu kita bayar, R tu rate, okey, T itu time lah untuk tempoh setahun. Ni adalah formula untuk faedah mudah. Okey, settle untuk soalan daripada negeri Pahang. So kita pergi kepada soalan daripada negeri Perak. Okey, Ahmad seorang penuntut di Kolej Universiti Krian. Okey, dia merancang untuk membeli komputer riba berharga 2,400. So sekarang ni dia nak beli komputer riba 2,400 untuk tempoh setahun. Okey, jadual menunjukkan penyata aliran tunai bulanan Ahmad. So dia dah bagi jadual aliran tunai. So ni aliran keluar lah. Okey, nyatakan nilai H,
nilai K dan nilai M. Seterusnya nyatakan sama ada aliran tunai Ahmad positif atau negatif. Okey, so kita tengok duit masuk dulu So kita tambah. So kita dapat 1000, 1200, 800 tambah 400 Okey, aliran keluar. So dekat sini lah aliran keluar. So 300, 650, 700, 800. So 800 aliran keluar. So 800 ni adalah K lah. So aliran bersih 1200 tolak 800. So kita akan dapat 400 lah. Okey, 400 ni baki yang dia ada. Bila kita pendapatan melebihi perbelanjaan kita, so kita panggil dia aliran tunai positif lah. Aliran tunai positif Okey, ni pelajar kena tahulah. Okey, so jadi dia minta kita penuhkan jadual lah. So H tu berapa tadi? 1200. So K adalah 800. So M tu adalah baki dia 400 lah. Okey, so settle untuk yang ni. Huraikan bagaimana Ahmad boleh mencapai matlamat dengan menggunakan konsep. Okey, so dekat sini nyatakan ni. So dekat sini kita dah nyatakan. Seterusnya nyatakan. Okey, kita kena nyatakan. Dekat sini dia minta kita nyatakan aliran tunai positif. So aliran tunai dia positif So kita tulis kat sini. Aliran tunai positif. Okey, biasanya kalau aliran tunai positif ni kita tahulah sebab dia ada baki. Sebab ada baki. Okey, seterusnya huraikan bagaimana Ahmad boleh mencapai matlamat menggunakan konsep. Okey, SMART. Okey, ini konsep SMART SMART ART. Okey, yang ni pelajar dah belajar lah di tingkatan 4. Okey, first kali kita spesifikkan. Okey, spesifik matlamat dia. Apa matlamat dia? Membeli komputer riba lah. Okey, so cikgu tulis ni matlamat yang pertama lah, membeli komputer riba. Okey, seterusnya measurable, boleh diukur. Boleh ukur tak? Okey, dia nak beli komputer riba 2400. Okey, so boleh diukur. Kita tulislah dekat sini kita tahu aliran tunai dia positif aliran tunai positif. Okey, bila positif ni dia ada baki lah. Positif. Okey, maksudnya dia boleh capai lah. Okey, untuk capai 2400 yang dia nak tadi. Okey, dia kena simpan RM 200 lah sebulan. So 200 didarab dengan 12, so akan dapat 2400. Sebab dia kata dekat sini tempoh dia setahun. Maksudnya kita boleh ukur. Okey, macam mana dia nak dapat 2400. Okey, boleh capai tak? Okey, boleh capai So boleh capai ataupun aliran tunai dia positif lah. Okey, bermakna ada baki 400 baki 400. Okey, seterusnya realistik tak? Okey, of course realistik dia boleh menyimpan. Boleh realistik tak? Ya, jawab dulu ya lah. Okey, boleh menyimpan. Okey, RM 200. Okey, untuk 12 bulan lah. Untuk 12 bulan. Okey, so settle. So tempoh masa dia setahun lah. Setahun. Okey, so dekat bawah ni pun kita ada
skema jawapan skema jawapan yang cikgu sediakan lah. Okey, so settle untuk soalan daripada negeri Perak. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya daripada pekan. Okey, soalan daripada daerah pekan ni menarik soalan permodelan matematik lah. Okey, Jaya menyimpan 13,500 di sebuah bank dengan kadar faedah mudah. So yang ni cikgu dah ceritakan kadar faedah mudah kan tadi kan. So I sama dengan PRT. So pelajar kena tahu I tu interest lah. I ni faedah, interest ataupun faedah. P ni principal lah, principal ataupun duit yang disimpan. Okey, seterusnya kita ada R, rate ataupun kadar lah, kadar, dan seterusnya T tu masa lah. Ni masa mesti dah setahun setahun. Okey, ni faedah mudah. Okey, ialah 25% setahun. So kita kena kira, kita boleh kira lah. Okey, beliau ingin membeli sebuah motosikal berharga 14,500 melalui hasil simpanannya. Berapa lama tempoh menyimpan yang diperlukan? Okey, kita boleh kira kita boleh kira. Okey, cuma soalan ni dia minta kita jawab kenal pasti dan definisi masalah dalam persoalan di atas. Okey, so kita tahu kalau biru. Okey, kenal pasti dan definisi masalah. So masalah dia apa dekat sini? Okey, dia nak cari duit untuk tempoh berapa lama? Setahun. Okey, ataupun berapa lama tempoh dia simpan duit daripada 13,000 dia jadi 14,500 So dekat sini kita tulislah mencari tempoh simpanan mencari tempoh simpanan. Okey, supaya simpanan dia sebanyak, sekejap kenapa mouse aku tak jalan. Okey, supaya simpanan menjadi 14,500 dari 13,500. Okey, ini adalah definisi masalah lah. Okey, so settle untuk yang pertama. Okey, seterusnya andaian lah. Okey, andaian. Apa andaian kita boleh buat? So kita mesti andaikan dalam tempoh dia menyimpan tu harga motosikal ni tidak berubah. Okey, ataupun kadar faedah dia. Okey, so cikgu take note dekat sini, kadar faedah okey, tidak berubah tidak berubah. Okey, so pelajar boleh cari juga andaian lain lah. Okey, kadar faedah tidak berubah, boleh pelajar boleh tulis juga harga motor tidak berubah. Motor okey, tidak berubah. So salah satulah jawapan dia. Okey, dan seterusnya kenal pasti pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ni variable ni kita ambil daripada formula ni lah. Daripada formula ni I sama dengan PRT. So apa pemboleh ubah untuk selesaikan masalah? First kali I ni interest ataupun faedah. Okey, lagi apa dia? Principal lah ataupun duit yang disimpan Okey, modal simpanan. Okey, ataupun rate kadar. Okey, ataupun lagi satu T itu tempoh simpanan lah. Okey, tempoh simpanan. Okey, ini mesti dalam tahun lah, dalam tahun. Okey, so settle untuk soalan daripada daerah pekan
Pekan Pahang. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ini lah. Okey, soalan daripada negeri Kelantan lah. Okey, jadual di bawah menunjukkan pelan kewangan yang disediakan oleh Cikgu Muji. Okey, untuk menguruskan wangnya dengan berkesan. Okey, so dekat sini kita ada jadual lah. So kita ada pendapatan bersih gaji guru tu 5,500. Gaji siapa ni? Cikgu Muji lah. Okey, ngajar tuition 2,000, sewa diterima 1,500 dan dividen saham 600. Okey, so yang ni kita tambah dulu kita tambah dulu. Okey, so 5,500 tambah 2,000, so 7,500. Okey, tambah 600. Okey, 8,100, 9,650, 9,650. Okey, dan perbelanjaan dia. So dekat sini belanja dia so kita kira lah. Okey, 1,200 tambah 750, so ditambah sekejap 750, so ditambah dengan 600 tambah dengan 500, 300, 800, so ditambah dengan 250, so kita dapat 3,600 Kita sikit je 1,750 tambah dengan 600, so ditambah dengan 800 ditambah dengan 250, so total kita dapat 3,600. So sekarang ni kita tengok pendapatan melebihi perbelanjaan, so aliran dia positif lah. Okey, seterusnya hitung pendapatan aktif. So pelajar kena tahu pendapatan aktif ni apa dia? Pendapatan utama dia. Dan utama. Okey, ni gaji. Lagi apa? Allowance. Okey, so kita tengok pendapatan aktif dia. Okey, pendapatan aktif dia gaji tetap lah. Gaji yang tetap maksudnya 5,500 ditambah dengan guru tuition 2,000. Sewa bulanan dan dividen saham ni tempoh masa yang panjang. Ni panjang panjang. Bila panjang kita panggil dia pendapatan pasif lah. Okey, pendapatan pasif. Okey, so kita tahu pendapatan aktif dia berapa? Pelajar boleh tambah lah. Okey, 5,500 tambah 2,000, so dekat sini 7,500. Okey, untuk yang pertama pendapatan pasif. Pendapatan pasif ni pendapatan untuk jangka masa yang panjang lah. Okey, maksudnya sewa, interest, dividen dan sebagainya So dekat sini kita ada sewa. Okey, faedah ataupun dividen So dekat sini lah. Dekat sini. Okey. So pendapatan pasif dia 1,550 tambah dengan 600, so 2,150. 2,150. Okey. Seterusnya perbelanjaan tetap. Apa dia perbelanjaan tetap? Pelajar kena tahu perbelanjaan tetap ni perbelanjaan yang dibayar setiap bulan lah. Okey, perbelanjaan yang dibayar tetap setiap bulan. Setiap bulan. Okey, so sekarang ni yang dia bayar setiap bulan, ansuran kereta, ansuran rumah. Okey, cikgu buat warna purple ni. Okey, so dekat sini ni adalah kita panggil dia pembayaran tetap. So dia kena bayar berapa ni? 1,000
950. Ni tetap setiap bulan. Okey, perbelanjaan yang tidak tetap ni yang boleh berubah-ubah lah. Tidak tetap yang boleh kita kontrol, boleh dikawal. Boleh dikawal. Okey, contoh dia barangan dapur. So kita boleh kontrol, Okey, dia tak fix 500. Ataupun utility rumah ni, elektrik. Kalau nak kurangkan bil elektrik, bulan ni kurangkan aircon. Okey, nak kurangkan petrol, kurangkan perjalanan lah. So dekat sini kita tambah. Okey, sama juga pemberian kepada ibu bapa tak fix kepada 600, mungkin boleh berubah. So bila kita kira 600 tambah dengan 500, okey, tambah 300 tambah dengan 250. So dekat sini 1650. Okey, yang ketiga tu 1650 lah, 1650 ni, Okey, yang kedua tadi 1950. Okey, 2150 dan 7500. Okey, pelajar mesti utamakan ruang jawapan lah. Okey, rasanya settle soalan 4 negeri. Okey, terima kasih kerana menonton. Okey, jangan lupa like, subscribe dan komen di channel cikgu. Okey, Assalamualaikum.